Hai, kita minum dulu sebelum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pada kali ini, sesi kali ini saya akan mengajar cara-cara untuk memberi tugasan menggunakan Google Jamboard, ya. Kenapa saya suka menggunakan Google Jamboard? Sebab ia sangat mudah. Ya, sangat mudah untuk guru menanda atau memeriksa tugasan yang telah dihantar oleh murid, dan murid juga sangat mudah untuk menjawab, ya, tugasan yang diberi oleh guru. Ya, dan Google Jamboard ni pula sebenarnya satu aplikasi yang memang ada dalam Google Classroom. Ya, caranya yang mula-mula sekali kita pergi ke titik 9 ni ataupun Google Apps ni. Lepas tu kita terus boleh carilah Google Jamboard, ada di sini. Ya, Google Jamboard ni kita boleh tengok sini. Ya, kita boleh nampak ni ada Google Jamboard. Okey. Bila kita dah buka Google Classroom kita, ya, sebagai guru, kita buka dulu Google Classroom kita, kemudian pergi dekat titik 9 ni ataupun Google Apps ni, kemudian pergi di Google Jamboard ni, kemudian boleh klik lah di sini. Ya, kita terus ke Google Jamboard ni. Ya. Tu dia. Yang kelihatan dalam Google Drive, Google Jamboard saya, yang kerja-kerja yang telah, tugasan-tugasan yang telah dibuat oleh murid saya lah, ya, dalam tugasan yang diberi oleh saya yang menggunakan Google Jamboard, ya. Okey. Baik. Kita pula katalah baru nak buat. Ya, bila kita baru nak buat ataupun nak mulakan tugasan baru, ya, terus pergi ke tanda pangkah tu. Nampak, ya? Tanda campur, tanda pangkah. Tanda campur tu yang berwarna oranye tu, terus klik di sini. Ya, new jam tu maknanya tugasan Jamboard barulah. Okey. Sekarang katalah saya nak memberi tugasan pada bahagian B. Okey, pada bahagian soalan penulisan bahagian B. Okey. Kemudian katalah, ya, saya tak ada pula bahan di desktop saya ataupun di drive saya. Saya nak cari bahan tu menggunakan Google Google image, ya. Situ banyak gambar. Saya hanya cari, tekan cuba tengok sini, ya. Tekan add image. Nampak, ya? Add image. Ya. Kalau kita nak select files from your device ni, maknanya kita nak ambil bahan daripada desktop kita lah, dalam komputer kita. Tapi saya tak mau cari di situ. Ya, kalau sebenarnya kalau kita dapat simpan semua bahan-bahan dalam satu file di laptop kita, kita boleh potong, kita boleh edit semula. Tapi saya tak mau di situ. Saya nak cepat, saya nak cari yang lebih menarik lagi. Saya terus cari di Google Image Search, ya. Kemudian saya terus type bahagian B, ya. Tengok, saya type bahagian BUPSR. Okey, nampak, ya? Ya, itu dia bahagian BUPSR. Terus search. Ya, nampak dah keluar di situ beberapa gambar. Kita carilah mana gambar yang kita berkenan. Ya. Kita yang mana kita suka. Kita boleh tengok, go through di sini, cari di sini mana-mana gambar yang kita rasa sesuai ataupun yang kita rasa belum diajar kepada murid-murid kita lah, ya. Kita boleh cari di sini, ada banyak gambar. Okey. Ya, situ ada. Baiklah. Katalah saya nak pilih satu gambar sekarang. Okeylah. Ya.
Katalah ini, saya nak ambil gambar ni. Ya. Jadi di sini boleh dibesarkan. Ya. Nampak? Dibesarkan. Ada berapa aktiviti. Sini. Ya. Di sinilah gambar-gambar ni akan memberi idea kepada murid kita untuk mengeluarkan isi tersurat dan juga isi tersirat. Okey. Jadi sekarang ni kita letak di tepi ni. Okey. Dan kemudian kita nak bagi arahan. Okey. Sekarang kita nak bagi arahan, kita pergi ke sticky note. Ya, nampak tu sticky note. Okey, sticky note. Jadilah kita bagilah arahan kepada murid kita di situ yang mudah untuk murid faham, ya. Jadi saya bagi arahan di sini, tulis 5 ya idea tersurat. Saya masih belum lagi minta mereka buat karangan, buat ulasan dalam bentuk perenggan ke tak. Saya minta mereka buat idea saja dulu, ya. Idea tersurat dan tersirat. Okey, tersirat. Okey. Berdasarkan gambar okey, nampak ya? Di situ dah ada. Okey, sekarang save lah. Okey, yang ni cancel. Okey, arahan ni dah ada. Jadi kalau dah ada, kita terus susun dan kita besarkanlah supaya mereka boleh nampak nanti. Okey, selesai. Nampak ya? Selesai situ ya. Minta maaf saya tulis semuanya huruf menggunakan huruf besar sebab saya menggunakan sebelah tangan je, jadi tak dapat nak kecilkan besarkan, tak dapat. Jadi untuk sebagai contoh sahaja ya sebenarnya. Baik, selepas habis kita tulis arahan dan juga gambar, kita mesti buat di sini, tekan pergi ke 3 titik di situ ya, tekan di situ, klik di situ dan make a copy. Bila make a copy, ya nampak sini, jadi kita share it with same people dekat my draft, mana kita simpan di draft kita. Okey, dah habis make copy, kat drive kita dah adalah simpanan. Ya, jadi kalau katalah murid tu kacau ke, hilang gambar, hilang arahan, kosong dia, maknanya kita punya whiteboard ni ataupun kerja kita kat sini kosong, tapi kita dah ada simpan dalam drive kita. Jadi selamatlah kerja kita. Selepas make a copy, terus tekan share. Nampak? Keluar yang ini, tunggu sekejap. Okey, kemudian done. Habis. Tekan share lagi sekali. Kemudian copy link. Okey. Link copy. Nampak? Habis di situ, kita pergi ke kelas kita balik. Ya. Kemudian Google Classroom kita ni balik. Pergi ke classwork. Kemudian create. Kemudian create assignment. Klik kat assignment. Ya, kemudian tajuk yang title tu maknanya tajuk yang kita nak bagilah. Jadi kita type penulisan bahagian B. Kemudian arahan yang patut kita beri ialah tulis 5 idea tersurat. Okey, ya, dah bagi arahan. Kemudian add, tekan link. Kemudian terus tekan tu, kita paste lah link yang kita dah copy tadi, terus add link.
Nampak? Keluar gambar kan? Ada gambar di sini. Baik, kemudian yang bila di sini dah siap macam ni, student can view file ni, kita klik dekat yang tepi ni, kita mesti make a copy for each student. Nampak ya? Mesti klik kat sini. Nampak? Kemudian terus pergi yang kat sini, sebab ini hanyalah sebagai sekadar latihan biasa saja, tak ada grade lah. Ya, kemudian due date-nya, kita terus letak due date, ya, 20, katalah kita nak mereka hantar pada 26 ya Jun. Okey. Kemudian topiknya, kita dah, macam saya dah siap-siap lah bubuh BM kertas 2 penulisan, terus masukkan dalam BM kertas 2 penulisan, ya, kemudian terus assign. Habis. Ya, dia hilang macam tu, dah habis lah. Jadi bila kita pergi ke stream, ya, kita nampaklah kerja kita situ dah diberi. Nampak ya? Bahagian A ada, bahagian B pun ada. Nampak ya? Itu yang cara untuk memberi kerja menggunakan Google Jamboard. Ya. Kemudian cara kita nak menanda, ya, menggunakan Google Jamboard. Okey, kita pergi ke classwork. Kemudian kita pergi ke kerja yang kita bagilah. Macam saya, katalah saya dah bagi kerja ke murid saya. Kemudian kita pergi ke bahagian penulisan A. Ya. Ke sini kita tengok ya. Okey. Sekarang kita pergi view assignment. Dah ada 11 orang turn in tu. Okey. Nampak ya? Nampak ya situ? Atau kita pergi instruction ni pun boleh. Kan? Kita boleh tengok lah. Setiap pergi tempat tu apa ceritanya. Nampak dah siap cikgu, dah siap, semua dah siap. Okey. Yang dah hantar lah. Okey. Kemudian kita nak tengok kerja murid kita, pergi ke student work. Okey. Kemudian kita ambil lah salah seorang. Ya. Kata kita ambil ni. Kita kita carilah, nak mulakan pada Arati pun boleh kan. Kita tengok ya, student work di sini, kita tengok sini Shivani. Tengok, nampak ya, dah siap ya. Dia dah siap situ, saya sudah siap cikgu ni. Dia dah siap type. Saya sudah. Ini namanya private comments ya. Jadi kita pun boleh komen lah kalau kita nak komen selepas ni. Okey. Sekarang kita dah nampak kerja yang dah diberi. Dia dah buat 5 ayat ya. Katalah bahagian A ya. 5 ayat. Kemudian kita mesti open with Google Jamboard. Nampak ya? With Google Jamboard. Ni cara kita nak menanda lah. Cara nak memeriksa tugasan murid yang telah kita hantar, yang assign tadi tu. Nampak ya? Tadi yang sebelum tu saya dah bagi gambar ni, tulis 5 ayat. Kemudian saya bagi gambar yang sama tapi dalam bentuk lain pula, soalan. Ya, bina idea tersurat dan tersirat. Ya. Kemudian katalah yang ini kita baca tak nampak, kita boleh besarkan. Tak nampak. Kita besarkan dulu. Okey, dah boleh nampak. Ibu melipat kain yang sudah kering sebelum disimpan di dalam almari sambil menduduikan adik yang belum tidur di dalam buaian. Ya, sambil jadi kita nak menanda, kita pergi ke pen ni. Nampak ya? Kita pergi ke pen, lepas tu pergi kat anak panah tu, kita ambil yang tebal sikit supaya nampak warna merah. Nampak? Warna merah. Okey. Sekarang kita nak periksa yang inilah. Mana tadi? Okey. Ibu melipat kain tadi ya. Jadi dia dah terkeluar pula dah ni balik. Baiklah, sekarang kita tekan balik yang ni. Ibu nombor 2 lah ya.
Sebab nombor 1 dah terhalang, kita cuba nombor 2. Ayah membaca surat khabar setiap hari untuk mengetahui berita terkini sambil duduk di atas sofa. Ya, jadi ayah membaca surat khabar setiap hari. Jadi untuk mengetahui berita terkini sambil duduk di atas sofa. Katalah setiap hari ni kita tak berapa nak berkenan, katalah ya. Jadi kita boleh gariskan lah. Ya, nampak ya, saya gariskan. Saya pakai satu jari, satu tangan ni, dia tak berapa lurus lah. Saya gariskan sebab sepatutnya ayah membaca surat khabar sajalah. Ya, untuk mengetahui berita terkini sambil duduk di atas sofa. Jadi setiap hari ni kita tak boleh terima. Katalah ya, contoh itu, tapi kita tetap tanda right. Kata kita nak bagi komen kat sini. Jadi kita pergi dekat sticky note. Okey, jadi setiap hari ya, kita buat sini setiap okey, terus save. Okey, cancel. Jadi yang komen kita kat sini ni, kita boleh bawa dia dan letak di sinilah. Jadi dia tahulah itu komen kita. Nampak ya? Ini contoh lah ya. Saya bagi contoh di situ. Baik, selepas tu yang dah siap periksa semua. Okey, dah siap periksa semua. Kita mesti make a copy sekali lagi. Ya, macam mana pun kita mesti make a copy. Takut hilang, dia tak terima apa-apa berlaku, tapi kita dah make a copy. Ya, kat my drive kita, kemudian share it with same people. Kemudian kita klik OK lah. Sama juga kaedahnya. Jadi dah ada dalam drive kita lah. Kemudian baru kita tekan share. Ya. Okey. Sekarang bila dah share ni, nampak ya, kita tak mau ada 5 ni. 5 okey, kita tak nak yang tak terlibat ni, kita remove lah. Ya. Nampak. Yang ada hanya nama guru, nama kita dan juga nama murid. Itu saja. Jadi kita save. Kemudian kita dah save, baru kita klik done. Sekali klik done. Nampak? Dah klik done. Kemudian kita pergi ke bahagian penulisan tu balik. Kan? Ke bahagian sini balik. Kan? Kita tengok dekat Shivani. Mana Shivani tadi tu? Mana? Cari balik Shivani tadi. Ni. Ya, Shivani. Kita cuba klik balik Shivani punya. Kita cek balik. Dah ada dah tanda yang kita periksa ni. Nampak ya? Dah nampak kita periksa ni. Lepas tu kita return balik. Dah siap periksa habis semua. Kita return. Nampak? Return. Nampak? Return. Okey. Ya, maknanya kita dah hantar kepada murid kita ni lah yang bernama Shivani tu. Kemudian kita bolehlah tengok ya ke bawah ni, ya, ada apa ni? Yang return tu tadi, kat bawah ni ada seorang return. Ni Shivani dah return. Nampak tak? Baik. Jadi dah berkuranglah jumlah murid yang dah menghantar sebab dah ada return. Bila kita dah periksa siap semak semuanya, ya, barulah akan jumlah yang kita dah hantar tu tadi, yang kita dah semak, akan hantar di sini balik. Akan masuk ke bahagian return. Ya, makna return di situ ialah yang dah siap disemak. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Sekian ya, itu sedikit saja ilmu yang diberi. Sebenarnya saya pun tak berapa banyak ilmu, jadi itu sahaja daripada yang mampu saya bagi pada setakat ini. Itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.